Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mujtami'in al-kiram wa khususan lit-tullab wal muallimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM fi sukses SPM 2021 percutan antum ma'i Syafiqah Hanafiah wa kaifa halukum jami'an. Saya doakan semuanya dalam keadaan bahagia dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini menariknya kita nak tahu apakah tips, apakah strategi yang bakal dikongsikan oleh guru kita mengenai subjek Asy-Syariah bahagian 1 bahagian ba kertas 1. Jadi siapakah guru yang bakal bersama dengan kita pada petang ini? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, Ustazah, sila jemput masuk Ustazah Dewiana Mat Salim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah, nabil khair. Jadi Ustazah, subjek Asy-Syariah pada hari ini. Semua orang kena ambil ke Ustazah? Okey ya, subjek syariah. Subjek syariah 5402/1. Okey. Semua orang kena ambil ke? Okey. Kalau ikutkan sebenarnya subjek syariah ini adalah khusus untuk calon-calon SPM yang berada di SABK seluruh Malaysia. Jadi macam SMK ke SMKA itu tidak ambillah subjek syariah ini. Maknanya kiranya elektif lah Ustazah? Ya betul, elektif. Baik Ustazah. Jadi Ustazah, saya yakin ramai murid-murid yang di luar sana nanti apa yang Ustazah akan kongsikan berkenaan dengan mata pelajaran Asy-Syariah. Jadi Ustazah, saya persilakan. Okey, syukran jazilan kepada hos kita yang cantik hari ini. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan perjuangan ya untuk subjek Syariah 5402/1. Jadi sebelum ini telah diterangkan ya berkaitan dengan Syariah 5402/1 bagi bahagian A dan juga bahagian B, soalan 1 dan juga soalan 2. Hari ini Ustazah akan menerangkan dan membentangkan berkaitan dengan bahagian ba, iaitu untuk soalan 3 dan juga soalan 4. Okay, ya. Mari kita lihat slide ni. Okey, Syariah 5402/1. Itu kita punya kod kita. Kod kita adalah Syariah 5402/1. Pastikan ya kepada calon-calon SPM tentang kod kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh ya, suka untuk saya membugarkan, mengetuk sekejap ya hos kita hari ini. Anak-anak ataupun calon SPM kita bagaimana nak genggam paling minima A+ ke A- ke ataupun A sahaja dalam SPM kertas syariah ini. Jadi untuk sesi kali ini suka untuk Ustazah terangkan paling minima A-. Kalau nak A+ dan A sahaja pun boleh. Tapi kita nampak kat sini masing-masing nak berebut-rebut kan untuk dapatkan straight A, semua A. Tapi nak ajar dan juga nak memberikan tips dan juga cara bagaimana paling minima A tolak. Jadi A tolak pun A juga kan. Okey, kita lihat. Sebelum itu, sebelum kita tahu macam mana untuk kita dapatkan paling minima A-, saya haraplah semua calon dapat tahu apakah wajarannya, tahu apa dia wajaran pemarkahan dan juga cara bagaimana untuk kita genggam A- ini. Okey, untuk makluman ya, calon-calon SPM, kertas syariah ini terkandung di sana ada 2 kertas sebenarnya. Tadi pada awal permulaan saya sebut kat sini kod kita 5402/1. Tapi itu adalah ujian bertulis. Adakah wujudnya kertas 2? Ya, ada. Iaitu Syariah 5402/2, iaitu ujian lisan. Untuk makluman,
ya kepada Syafiqah. Ujian lisan ini kita dah buat dah sebelum ini. Ini dah buat lah Ustazah. Ujian lisan ni dah buat lah yang mengandungi beberapa surah yang diuji ketika dalam ujian lisan. Yang mana ujian lisan ini wajarannya 30 markah dan ujian bertulis adalah 70 markah. Jadi bila dicampurkan kat situ jadilah 100 markah. Okey. Macam mana nak tahu ni? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, untuk ujian bertulis 5402/1, kita lihat tadi bahagian A iaitu kismu alif, bahagian ba kismu ba. Untuk kismu alif, kalau sebelum ini telah diterangkanlah ya berkaitan dengan bahagian alif iaitu ada 20 soalan. 20 soalan yang mana kalau nak juga dapat A minus, pastikan dapat jawab betul itu 18 yang kena betul. Kena struggle ya calon-calon semua. Bahagian B pula, di sana ada 4 soalan besar yang mana soalan pertama, soalan kedua itu adalah merangkumi bidang fiqh ibadat dan juga bidang fiqh ibadat lah untuk soalan kedua. Tapi berdasarkan kepada analisa, soalan 1 fiqh ibadat itu lebih menjurus kepada tajuk tingkatan 4, manakala soalan yang kedua menjurus kepada fiqh ibadat tingkatan 5. Yang mana setiap daripada 4 soalan ini ada 20 markah. Nak dapat A minus macam mana paling minima? Pastikan betul 16/20. 16/20, 16/20, 16/20. Ni paling minima Ustazah? Paling minima sebab saya dah kira kat situ. Jadi bila campurkan 18, 16 dan 16 ni, okey, dapatlah 82/100 untuk jadikan wajaran 70 bagi kertas satu, kertas bertulis ini, darabkan dengan 70 jadi 57/70 lah. Yang mana kita akan campur dengan kertas satu tadi. Dia akan campur dengan kertas ujian lisan. Ujian lisan per 30. Tadi masa untuk ujian bertulis per 100. Ni per 50, minta maaf, per 50. Jadi pastikan masa menjawab soalan lisan tu calon kena dapat markah paling kurang 30/50 untuk dapatkan wajaran 30. Jadilah 18/30. Jadi di sana akan dicampurkan dapatlah 75. Kertas satu iaitu bertulis dan juga kertas 2 hafazan ujian lisan dicampurkan jadilah dapat 75, maka dapatlah A minus insya-Allah. Jadi kalau nak dapat lagi bagus A dan juga A plus, maka kena lagi gandakan, panjangkan ataupun banyakkan markah tu. Kalau tadi 16/20, jadikanlah 19/20. Jadilah A minus ataupun A saja ataupun A plus. Jadi kiranya murid-murid dah boleh lepas ni dah target lah untuk ujian bertulis pula kan? Sebab ujian lisan dah selesai. Ujian lisan dah selesai, maka lepas ini tumpu 100% kepada ujian bertulis pula. Jadi kena berusaha lebih singgit lah. 7/3 nanti insya-Allah. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, tentang format pentaksiran, saya kira calon-calon sudah maklum, tapi pada slot pada hari ini kita lihat semula, kita imbas semula apakah dia format pentaksiran yang perlu calon tahu, yang perlu calon ketahui sebelum menjalani ujian SPM Syariah 5402/1. Okey, kita lihat di sana ada 2 bahagian. Dah bagi tahulah tadi ya, ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B, yang mana 4 soalan ada 80 markah. Okey, yang mana perlu jawab semua. Okey, kena jawab semualah. Maknanya 4 soalan utama ini, setiap daripada 4 soalan utama ni ada anak-anak dia. Maksud anak ni maksud ada alif, ba, jim, dal. Soalan 1 ada alif, ba, jim, dal. Sampai soalan 4 ada alif, ba, jim, dal. Jadi di sana merangkumi semua itu apabila dijumlahkan adalah 80 markah untuk bahagian B, untuk bahagian A adalah 20 markah. Jadi agak perlu kepada kerja kuat jugalah di kalangan calon-calon kita pada hari ini, pada tahun inilah. Okey, kita lihat pula apakah bidang ataupun gabungan tajuk dalam soalan 3. Kita masuk terus kepada format soalan 3 dan juga soalan 4 lah. Ya. Apa yang ada dalam soalan 3 ni?
Soalan 3 ini adalah termasuk di dalamnya alif ba, saya dah bagi tahu tadi terkandung alif ba, jim dal. Okey, jadi apa dia yang ada dalam soalan 3? Soalan 3 untuk alif dan ba, ya, berdasarkan pada analisa yang telah dibuat, ya, ada di sana menyentuh tajuk tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4. Kebiasaannya. Kebiasaan kepada kertas syariah 5402/1. Begitu juga soalan ketiga, jim dan dal. Jim dan dal, soalan tajuk 5. Tajuk tingkatan 5. Jadi tajuk tingkatan 5 ini jim dan dal, tajuk tingkatan 4 kebiasaannya alif dan ba. Okey. Baik, jadi kita teruskan kepada untuk soalan 4. Okey. Soalan 4 juga ada alif ba, jim dal, dan alif ba kebiasaannya tajuk tingkatan 4, juga jim dal adalah tajuk tingkatan 5. Itu soalan yang terakhir, iaitu soalan 4. Jadi dah jelas ya semua? Soalan 3, okey, iaitu soalan muamalat. Soalan 4 yang berkaitan dengan fiqh munakahat dan juga fiqh jinayat. Baik, itu dia format soalan yang bakal diberikan dalam slot ataupun dalam mata pelajaran syariah kertas 1 bahagian ba. Soalan 3 dan 4 Ustazah kan? Jadi kita boleh tahu dah, murid-murid boleh tahu dah yang alif dengan ba tingkatan 4. Ya. Jim dengan dal tingkatan 5. Jadi selepas ni saya yakin banyak lagi yang akan dikongsikan oleh ustazah kita pada hari ini. Jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Okey, tak sempat nak terangkan bawah. Ya, Kak? Yalah. Okey. Okey. Sebab macam 7 minit dia. Tapi cepat sangat. Ustazah nak minum air dulu? Saya tak bawa air. Tak apalah, tak apa. Kalau saya punya macam tu boleh Okey. Alright. Baik Kak, thank you. Baik Kak. Terima kasih. Yang next ni Ustazah ada 15 minit tak? Mak. Okey, baik 15 minit ya. Macam sekejap. Dah cikgu cakap. Macam ni kat sini. Okey. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita bincangkan tentang subjek mata pelajaran Asy-Syariah kertas 1 bahagian ba, soalan 3 dan 4. Sebentar tadi Ustazah dah jelaskan tentang format soalan. Jadi Ustazah, saya yakin banyak lagi penjelasan yang bakal dijelaskan. Dipersilakan. Okey, syukran jazilan kepada Syafiqah. Okey, tadi kita dah kita dah maklum ya berkaitan dengan wajaran markah, kita dah tahu berkaitan dengan gabungan tajuk, berkaitan dengan soalan 3 apa, soalan 4 menyentuh tentang apa. Jadi saya sentuh sedikit je berkaitan dengan tajuk ya. Kalau sebelum ini tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, inilah tajuknya. Tak perlulah saya jelaskan satu persatulah ya. Calon-calon boleh rujuk kepada buku teks. Untuk soalan 4, inilah tajuk dia ya untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Nampak banyak ni ya. Jadi memang perlu kepada kesungguhan. Okey. Kita lihat pula apakah dia disiplin ilmu yang ada di dalam kertas syariah ni. Saya sebutlah disiplin ilmu ya. Kenapa saya sebut disiplin ilmu? Kerana ke-2, 4, 6, ke-7 ya elemen ini yang biasa ditanya ataupun yang memang ada dalam buku teks, dalam di SKP kita yang akan ditanya kebiasaannya di dalam kertas bertulis ujian bertulis 5402/1 syariah ya. Terutama takrif. Takrif, dalil, hukum, jenis, al-anwa, al-arkan wa syurut, hikmah yang terakhir. Jadi calon semua kena kuasai ke-7 elemen ini supaya kita dapat menjawab soalan dengan sempurna. Dapat markah yang terbaik itu kena jawablah dengan sempurna. Jadi kena fahamkan ke-7 elemen ini.
Okey, kita lihat contoh soalan ya. Bagi soalan soal salis. Okey, contoh ya. Alif. Dia bentuk soalan beginilah ya. Alif 1, 2 dan 3. Ada 2 markah, 2 markah, 2 markah. Ad-darajatani, darajatani, darajatani. Jadi contoh di sini arif al-i'arah syar'an. Al-i'arah adalah tajuk bagi tingkatan 4. Sebab saya sebut tadi untuk alif, kebiasaannya soalan alif biasanya untuk tingkatan 4 lah. Jadi analisa soalan sebelum ini pun memang berkisar kepada soalan tingkatan 4. Jadi apakah jawapan? Okey. Arif al-i'arah syar'an. Kalau kita lihat di sini, arif, apa makna arif? Arif bermakna ta'rif, yakni maksud alal maudu', yakni. Jadi kena tahulah ta'rif setiap maudu', setiap tajuk dalam kita punya syariah, tajuk syariah ni lah. Jadi bila sebut saja ta'rif, kena harfun biharfin. Ya, kena harfun biharfin. Okey. Kalau contoh kat sini jawapannya adalah al-i'arah syar'an aqdun tufidu ibahah al-intifa' bima yahillu al-intifa' bihi ma'a baqa'in ainihi min dunal maqabil aw iwadin. Panjang. Kalau anak murid saya, ustazah boleh tak pendekkan? Ya, boleh nak pendekkan ataupun tidak. Kalau yang namanya ta'rif memang kena pegang sungguh-sungguh. Ta'rif ni adalah maksud pengenalan diri lah kan. Macam kita kalau pengenalan diri kita memang kita kena penuh. Kalau tak penuh kita rasa macam alamak kan. Jadi begitu juga dalam tajuk kita ya, tajuk syariah kita. Yang namanya ta'rif memang harfun biharfin. Jadi kena usahalah ya calon-calon di luar sana. Okey. Kita lihat pula soalan kedua, ma ad-dalil ala masyru'iyyah al-i'arah min al-kitab au as-sunnah. Kebiasaannya soalan yang berkisar bila ditanya berkaitan dengan dalil, ya dalil ni, dalil pensyariatan sesuatu topik dalam syariah. Contoh ada soalan minal kitab au minas sunnah. Bila merujuk kepada au itu adalah pilihan. Maknanya bila pilihan sama ada calon boleh datangkan jawapan dalam bentuk dalil minal kitab ataupun minas sunnah. Jadi maknanya calon perlulah tahu kemampuan diri dia. Dalil minas sunnah atau minal kitab. Jadi di sini kena ambil tahulah berkaitan dengan kedua-dua dalil ini. Dalam buku teks kita ada 3 dalil, Syafiqah. Dalil yang ketiga tu adalah dalil minal ijma'. Kalau berdasarkan analisa sebelum ini ya SPM kita, kebanyakan soalan dia akan tanya dalil minal kitab atau minas sunnah. Tidak, setakat inilah tidak pernah ada keluar minta calon nyatakan dalil minal ijma'. Jadi calon-calon di luar sana pastikan antum semua menghafal dalil minal kitab atau minas sunnah. Penting tu ya. Jadi di sini apakah dalil untuk al-i'arah? Wa yamna'unal ma'un. Dalil minas sunnah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ila akhir matan lah ya. Jadi untuk dalil ni suka untuk ustazah terangkan berkaitan dengan dalil ni, adakah perlu dibariskan? Perlu atau tidak dibariskan? Ya, untuk dalil minal Quran, minal kitab yakni ataupun minas sunnah tidak perlu dibariskan. Satu. Yang kedua, andai kata calon nak memberikan jawapan dalil minas sunnah dan tidak hafal perawi depan ni, an Anas bin Malik, an Abi Hurairah, an Qatadah, contoh kan, dia hafal matan sahaja. Boleh tak? Okey, boleh. Jadi di sini pastikan kalau tak yakin dengan perawi di hadapan, pastikan tidak tulis. Cukup sekadar nyatakan qala Nabi, qala Rasulullah. Kalau yang atas pun begitu, yang dalil minal kitab, tak perlu tulis nama surah. Sekadar ayat kalamullah ni sahaja. Qala Allah Ta'ala, cukup. Jadi kenapa tak perlu baris? Kenapa kalau tak yakin tidak tulis perawi ni? Untuk meminimalkan kesilapan dalam penulisan jawapan. Jadi tipsnya itulah ya. Jadi kalau pelajar nak nyatakan jawapan dalil, pastikan tidak perlu baris, dan bahagian hadis kalau tak yakin dengan perawi jangan tulis nama perawi. Okey, seterusnya kita lihat ma al-muradu bil musta'ir wal musta'ar fil i'arah. Dalam bab muamalat ya, untuk pengetahuan Syafiqah, kita ada
muamalat ni ada jual beli kan, al-bai'u, al-hibah, al-i'arah dan banyak lagi tajuknya. Dan setiap daripada tajuk-tajuk ini ada istilah-istilah yang perlu calon tahu apa maksud istilah ni. Dan soalan pun suka main begitu. Suka keluarkan ma al-muradu bil musta'ir, contoh. Ma al-muradu bil aqidaini fil i'arah, contoh. Ya. Jadi contoh soalan di sini saya keluarkan musta'ir wal musta'ar. Apa maksud musta'ir wal musta'ar? Jadi untuk bab muamalat ni calon-calon perlu kuasai apa dia istilah rukun dalam rukun muamalat tu untuk bersedia dengan soalan seperti ini. Ya. Contoh kat sini musta'ir. Apa yang masukkan dengan musta'ir? Alladhi yantafi' bil aini wal musta'arah. Musta'arah, okey, iaitu orang yang mendapat manfaat barang yang dipinjam. Siapa istilahnya? Apa istilahnya? Musta'ir. Okey. Musta'ar, ma makna musta'ar? Musta'ar huwa mahallul i'arah, barang yang dipinjam. Jadi kena tahulah istilah-istilah ini untuk bersedia dengan soalan ma'al murad, ma'al maksud. Okey, jadi banyak tu kerjanya tu. Okey, kita lihat seterusnya bahagian ba. Okey, bahagian ba, ya, bahagian ba ni ada berapa? 4 soalan, 4 markah. Arba'ah darajat. Banyak tu ya. Jadi kat sini biasa je kalau banyak markah, kata kerja soalan tu pun agak inilah ya, agak istilahnya kena fahamkanlah kata kerja dia tu. Kalau sebut waddih, dia bukan uzkur ni. Beza uzkur dengan waddih. Waddih ni jelaskan. Kena bagi penerangan, kena dihuraikan. Bukan sekadar bagi fakta tapi perlu kepada huraian. Contoh di sini waddih isnain min syurutil mu'ir fil i'arah. Ya tadi istilah musta'ir, mu'ir, musta'ar. Itu dalam istilah dalam rukun i'arah lah. Jadi soalan di sini syarat. Apakah syarat mu'ir? Mu'ir ni adalah orang yang memberi pinjam. Okey. Jadi syarat dia ada 3. Soalan kata nak 2 kan? Soalan kata nak 2, jadi nyatakanlah 2 sahaja. Ni sekadar saya nyatakan semualah untuk makluman calon ya. Okey, katakanlah 2. Calon kata ahliyatut tabarru'. Okey, ataupun malikul manfaah kedua. Ataupun dia pilih al-ikhtiyar lah yang paling pendek. Calon bila sebut waddih, jangan sekadar nyatakan ahliyatut tabarru'. Jangan sekadar nyatakan malikul manfaah. Jangan nyatakan al-ikhtiyar sahaja. Boleh nyatakan tu saja tapi dapat berapa markah? Baru 1 markah. Mana nak dapat lagi 2 markah, nak cukupkan 4 markah? Iaitu ayyakuna akilan wa balighan. 1 markah dah untuk 1 poin. 2 markah untuk 1 poin. Jadi seterusnya yang ini pun 1 markah, yang ini pun 1 markah. Nampak tak macam mana kita nak kuasai, nak dapat markah tu, kena tahu kata kerja dia. Kalau kata kerja uzkur, nyatakan je lah, sebutkan. Iaitu ahliyatut tabarru' malikul manfaah al-ikhtiyar. Tapi kalau sebut waddih, kena nyatakan, terangkan apa dia ahliyatut tabarru' beserta dengan penerangan. Jadi faham ya? Kena fahamkan kata kerja untuk dapatkan yang terbaik dalam jawapan kita. Okey, seterusnya jim, hati ad-dalil ala masyru'iyah. Tadi saya dah terangkan lah ya. Tentang dalil ni tak perlu saya terangkan lagi. Tipsnya bagaimana. Okey, teruskan kepada saya terus kepada soalan kedua. Uzkur arba'ah min arkanul kafalah. Arba'ah ni maknanya 4 markah. Bila sebut uzkur, nyatakan saja. Okey, nyatakan sahaja. Tak perlu kepada penerangan. Ini agak senang lah. Markah pun 4 markah. Senang, soalan senang ni. Okey, seterusnya yang ketiga. Istinadan ila surah as-sabiqah berdasarkan kepada gambar. Waddih syurutul kafil. Tengok kat sini kata kerja dia. Waddih. Nampak 2 markah. Bila sebut 2 markah, adakah perlu banyak? Tidak perlu banyak lah. Ya, sekadar bagi 1 ataupun 2 poin sahaja. Tapi kena berwaspadalah. Jangan sekadar bagi fakta tapi tiada huraiannya. Okey, kita teruskan kepada soalan jim. Tadi saya dah terangkan ya.
Okey. Ini jawapannya tadi. Arkanul kafalah sepatutnya di sini. Okey. Kafalah. Kafil, makful lahu, makful anhu, makful bih, as-sirah. Ini bila sebut rukun, inilah dia punya istilah dia. Dia ada penerangan. Penerangan berkaitan arkan ni adalah syurut dia, syarat. Jadi pelajar nak tak nak untuk muamalah ni rukun kena hafal beserta dengan syurut dia untuk mendapatkan markah yang terbaiklah dengan jawapannya. Okey. Jim, ini tadilah syurutul kafil. Ini jawapan dia lah ya. Okey. Macam mana kita nak tahu ini yang terbaik? Kadang-kadang pelajar tak faham sangatlah syurutul kafil. Macam mana kafil tu apa ya? Kafil tu makful lahu ke makful anhu. Dia terbalik ataupun dia keliru antara satu dengan yang lain. Jadi di sini pelajar ya calon kena tahu dan kena faham sebenarnya apa maksud di sebalik istilah tersebut. Okay, saya nak terangkan sebenarnya kalau yang berkaitan dengan orang yang berakad ni, ya kita nampak kat sini, ya gambar orang yang berakad ni berkaitan dengan orang, ya, individu yang bermuamalat. Jadi apabila disebut syurutul kafil ataupun syurutul aqidaini, dua orang yang berakad, maka kita kena fahamkan setting dalam kepala ni dia melibatkan orang, mesti melibatkan akal. Jadi sudah pasti bila melibatkan akal, walaupun calon tak hafal pun syarat, apa yang melibatkan akal? Apa yang melibatkan akal? Mestilah dia seorang yang waras. Jadi bagilah ayakuna al-aqlu. Jadi ayakuna al-mukallaf atau ayakuna ar-rusydu. Itu dah memberi maksud orang yang berakal. Andai kata dia tak hafal kalimah ahlat litabarruk, dia bagi jawapan ayakuna al-aqlu sudah memadai. Jadi dia membantulah. So kena fahamlah konsep al-aqidani ni apa. Okey. Seterusnya kita lihat soalan dal. Ni soalan ni lebih kepada kebat lah. Soalan yang memerlukan kepada pemikiran aras tinggi, yang memerlukan pelajar dan juga calon ini fahamkan konsep tajuk tu apa. Sebab dia akan bagi masalah. Soalan kadang-kadang berbentuk masalah, berbentuk gambar, kan? Jadi contoh dia soalan yang berbentuk masalah ialah soal seperti soalan dal. Bayin al-hukmu fil masalah al-atiyah ma'a ta'lil. Okey, terangkan hukum masalah tersebut bersama dengan sebab dia. Jadi apakah masalahnya? Iaitu qala rajul ana kafil laka in jaa Zaidun minas safar. Okey, saya akan menjamin engkau jika Zaid itu pulang daripada permusafiran. Jadi kita kena faham apakah syarat-syarat untuk sirah, apakah syarat-syarat untuk al-aqidani dalam rukun-rukun kafalah. Jadi hukumnya di sini la yasih. Tak sahlah muamalat kafalah tersebut. Sebab apa? Sebab ilahnya ialah syurutus sirah al-kafalah adamut ta'liq. Bi syartin atau bi waqtin. Maknanya di sini kat sini kan sirah dia. Sirah tu lafaz kan, lafaz ijab dan qabul dalam muamalat tersebut. Dia berkata kepada Zaid tu, dia berkata dengan seseorang, kalau aku boleh jamin kau bila Zaid pulang. Jadi kat situ dia ada in jaa ni maksudnya dah terikat dengan syarat. Apabila satu-satu sirah dalam muamalat tersebut terikat dengan syarat ataupun waktu tertentu, maka tidak sahlah hukum muamalat tersebut. Jadi kena fahamkan konsep tajuk, kena tahu situasi agar dia dapat menjawab soalan kebat dengan baik. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita Ustazah Dewi Yana, masya-Allah. Jadi kalau kita lihat yang paling penting kita kena tahu dan faham apa kata kerja yang bakal ditanyakan dalam soalan kertas peperiksaan. Jadi kita berhenti seketika, kita berehat dahulu, kembali semula dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 percutan hari ini. Subjek Asy-Syariah kertas 1 bahagian ba. Tadi Ustazah dah jelaskan tentang soalan 3. Sekarang kita nak masuk soalan yang keempat ni. Apakah tipsnya? Jom kita dengarkan daripada Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Okey, syukran jazilan kepada Syafiqah. Okey, masih semangat ya bersama dengan saya. Okey, kita teruskan kepada soalan yang keempat, iaitu soalan yang terakhir. Dalam kertas Asy-Syariah 5402/1. Apa dia soalan keempat ni? Contoh soalan iaitu yang telah dibagi tahu tadilah, dia berkaitan dan juga menyentuh tentang tajuk fiqh munakahat untuk alif ba serta fiqh jinayat untuk jim dan dal. Jadi kita lihat contoh soalan di sini ya, iaitu alif soalan 1 dan 2. Okey, saya keluarkan tajuk al-khulu' lah. Dalam bab munakahat ni ada salah satu tajuk iaitu al-khulu'. Jadi arif al-khulu' syar'an, yang kedua bayin isnain min syurutul khulu'. Boleh perhatikanlah ya contoh-contoh soalan yang kata kerjanya takrif, arif kan. Apa lagi berkaitan dengan syarat. Okey. Jadi kita pergi satu persatu. Okey, tadi berkaitan dengan takrif saya dah terangkan. Cuma saya nak membawa calon-calon semua mengingat semula, mengimbas semula tajuk dalam fiqh munakahat ini yang ada tajuk berkaitan dengan perpisahan. Dalam topik pertama, dalam tajuk pertama fiqh munakahat ini tajuk tolak. Kemudian yang kedua tajuk al-fashu, fasah, dan juga yang ketiga adalah tajuk al-khulu'. Ya, calon ya, ada sebahagian calon yang kadang-kadang dia tak mampu untuk bezakan antara takrif khulu', takrif fasah terutamalah kalau Sebab sama Ustazah. Sebab sama-sama juga kan? Ya, dia cerita sama, perpisahan juga. Tapi jalan cerita tu berbeza. Oh, baik. Jadi, bila jalan cerita berbeza, format bukan format nak sebut ya, dia punya apa istilahnya main point dia. Mestilah kena ada dalam takrif tersebut. Okey. Contoh saya lihat, saya bawakan di sini adalah takrif khulu'. Jika sebut tentang khulu', mesti kena ada kalimah bi'iwad, maksud, roji' li jihati zauji bilafzi talak au khulu'. Kalau permulaan ni ya, kalau macam takrif tolak ya, halun uqdatun nikah. Okey, takrif dia. Kalau fasah istilahnya apa? Okey, istilah membawa istilah perpisahan jugalah. Al-khulu' furqatun bainaz zaujaini pun membawa istilah perpisahan. Cuma yang membezakan antara talak, fasah dan khulu' adalah jalan cerita di belakang ni. Jangan sampai keliru calon-calon SPM berkaitan dengan tolak, fasah dan khulu'. Untuk sesi kali ini saya bawakan takrif khulu' lah. Sebab agak panjang dan perlu diambil cakna lah ya tentang tajuk khulu' ini. Okey. Jadi kena fahamkan ejaan di sini jugalah, kena tahu. Kena hadam ejaan dia, sebab ramai yang tulis ini berdasarkan kepada pengalaman yang lepas ya, bi'iwadin begini, dal jadi dad. Jadi salahlah tidak memahami maksud, tidak menepati konsep khulu' itu sendiri. Okey. Jadi khulu' ni adalah satu istilahnya perpisahan yang perlukan kepada bayaran ganti. Jadi perlulah tahu apakah dia istilah kepada ganti itu sendiri, bi'iwadin. Okey, jadi bila sebut takrif, saya ulangi semula, perlu kepada pemahaman ataupun harfun biharfin, kena full ataupun penuh dia punya takrif sesuatu tajuk. Jadi kalau ada salah, tertinggal dan sebagainya, maka hilanglah markah di sana. Jadi agak sedihlah ya. Okey, seterusnya bila sebut di sini soalan alif 2, bayin isnain min syurut al-khulu'. Sentuh juga tentang syurut. Jadi syurut tu memang memainkan peranan lah ya. Soalan memang banyak. Kalau kita lihat analisa pun, syurut tu memang sentiasa keluar. Jadi kena fahamlah. Bila sebut bayin juga, sama maksud tadi dengan wadih lah. Mungkin wadih tu lebih mendalam, tapi lebih kurang samalah olahan ataupun jawapan yang perlu dinyatakan oleh calon. Maknanya di sini bila sebut bayin, maksudnya jelaskan. Bukan sekadar bagi poin ni sahaja. Perlu kepada penjelasan juga.
Jadi di sini bila sebut bayyin isnain min syurutul khulu', okey, katakanlah calon bagi jawapan az-zawj dan juga mukhtali. Okey, ini satu markah, yang ini pun satu markah. Mana nak dapat lagi 2 markah untuk cukupkan 4 markah? Okey, yang di bawah ini. Iaitu satu markah, yang bawah ini satu markah. Jadi cukuplah 4 markah. Jadi kena tahulah ya, kata kerja penting sangat. Okey. Seterusnya kita lihat soalul rabi'. Ini tadi kesinambungan dia lah. Ini kan sebabnya dalam syurutul khulu' ni dia ada 5 syarat. Jadi ini kesinambungan ni jawapan. Okey, teruskan kepada slide yang nombor yang seterusnya. Soalan 1. Uzkur isnain min syurut ta'aduduz zaujat. Okey. Ini pun kelas okey. Jadi kena fahamkanlah di sini bila sebut uzkur, pastikan uzkur sahaja. Tidak perlu nyatakan penerangannya lebih. Jadi nampak panjang. Okey, bila nampak panjang di sini perlu dipendekkan lagi? Tak perlulah. Ya, sebab memang ni poin ni penting. Okey, itu contoh dia. Seterusnya okey, jim 1, 2 dan 3. Ma ta'rif al-qisas istilahan. Okey, ini pun berkaitan dengan takrif. Tadi kalau yang tadi, soalan tadi berbentuk perkataan arif. Okey, sama maksud ke dengan takrif? Ya, sama maksud. Cuma olahan kalimah itu sahaja yang berbeza. Sama je. Ma ta'rif, arif, ma al-maksud. Okey, kita lihat jawapan dia. Pendek je. Mu'aqabatul jani bimislihi fi'lihi. Ada sebahagian calon yang terkeliru qisas, hudud, ta'zir. Memang tajuk inilah dalam buku teks tingkatan 5. Jadi cara bagaimana untuk membezakan antara ketiga-tiga ni perlu kepada penulisan nota lah. Untuk membezakan apa dia hudud, apa dia qisas, apa dia ta'zir. Sebab ketiga-tiga ini merujuk kepada akibah, yakni hukuman. Cuma caranya berbeza, kaedahnya berbeza. Okey, seterusnya kita lihat soalan jim 2. Ini pun soalan yang biasa keluarlah dalam peperiksaan syariah, yang mana dia akan bagi soalan berbentuk gambar, tak kiralah gambar apa pun, dan soalan akan ditanya berdasarkan kepada gambar tersebut. Ini contoh yang diberi. Okey, istinadan ila surataini as-sabiqah uzkur anwa' al-qisas. Jadi calon kena tahulah apakah jenis-jenis kisas berdasarkan gambar ini. Jadi kena fahamkanlah kisas, jenis-jenis kisas apa dia. Kisas apa? Kisas kisas fil qatli. Minta maaf, sepatutnya kat sini ada anwa' kisas fil qatli di sini. Jenis-jenis kisas dalam pembunuhan. Jadi di sini kita ada 3 jenis kisas dalam pembunuhan, ya, dalam bab pembunuhan ni lah, ya. Al-qatlu al-amdi, al-qatlu al-khata', al-qatlu syibhul qatli, iaitu membunuh dengan sengaja, membunuh dengan khata' ni tersalah bunuh, okey, dan juga istilahnya menghampiri, menyerupai bunuh. Jadi di sini soalannya, kalau berdasarkan pada gambar, kalau pegang pistol tu, itu sengaja ke, ataupun tersalah bunuh ke, ataupun menyerupai bunuh. Kena fahamlah konsep tersebut. Kalau dah pegang pistol tu mestilah sengaja. Ada perancangan. Okey, kalau yang ini terhempap kawan tersebut meninggal. Okey, wa qa'a rajul ala rajul akhar famata. Jadi adakah itu pembunuhan sengaja? Tidak sengaja. Jadi al-qatlu al-khata'. Okey, jadi di sini qisas bil qatli ini anwa'ul qatli sebenarnya kat sini. Okey, anwa'ul qatli. Okey. Jadi saya betulkan di sinilah slide saya, ya, anwa'ul qatli. Jadi di sini qatlu salasah. Jadi jawapannya adalah 2 ni lah. Okey, seterusnya kita lihat jim 3. Bayin syartaini min syurut al-qisas fil qatli. Tak tertinggal, ya, dengan kalimah syurut ni. Ya. Sengaja untuk saya nyatakan dalam slide hari ini berkaitan dengan syurut. Sebab saya nak membawa calon-calon semua agar dapat hadam tajuk syurut ni.
Sebab bukan sekadar kita baca dan kita hadamkan rukun, tapi kena fahamkan juga tentang syurut. Ya. Sebab ramai yang kata syariah susah dan sebagainya. Susah sebab apa? Sebab tak hadam berkaitan dengan syurut satu-satu topik. Sebab banyak kali saya ulang Syafiqah ya. Sebab sebagai satu istilahnya sebagai satu peringatan. Itu dia peringatan. Berhati-hatilah ya. Jadi di sini contohnya bayin syartaini. Syartaini bermakna dua syarat daripada syarat-syarat qisas fil qatli. Okey. Kalau lah ya calon-calon murid semua perasan kalau sebut syurut mesti bermula dengan an yakuna. Perasan ya? Dalam buku teks tu ada. Okey, jadi bila sebut an yakuna, jawapan kita pun peganglah pada an yakuna tu. Supaya apa? Supaya apabila kita sebut katalah ya poin pertama ni tak nak sebut al-jani al-muqtasah minhu. Katakanlah calon tak nak lah ya, nak paling ringkas katanya. Jadi cukup sekadar nyatakan an yakuna mukallafan pun sudah memadai. Okey. Yang kedua, alla yakuna, tidaklah ya penjenayah tersebut adalah aslan lil maktul. Maknanya kalau calon kata alla yakun aslan lil maktul, maksudnya dia tak nyatakan al-jani pun tak menjadi masalah. Jadi maknanya mudahkan urusan dengan cara bagaimana kena fahamkan dan tanyalah guru masing-masing bagaimana untuk meringkaskan. Sebab mudah sebenarnya kalau dah faham. Okey. Ayakuna yang seterusnya maksum ad-dam. Saya terus bagi tips lah. At-takafu bainal qatil wal maqtul. Okey. Jadi kena fahamkan, nampak macam panjang. Kalaulah calon mampu untuk buat satu strategi dan juga cara bagaimana untuk menguasai, maka dia boleh dapat jawab syarat qisas fil qatli ni contohnya. Begitu juga syurut-syurut yang panjang lah kan. Okey, seterusnya kita lihat yang terakhir as-su'alur rabi' dal. Waddih hikmatan. Waddih pun waddih ya. Hikmatan min hikami masyru'iyah al-qisas. Okey. Bila sebut hikmatan ini membawa maksud satu hikmah. Okey, satu hikmah lah. Okey, min hikami. Ada murid yang tak memahami apa maksud hikami. Hikami ni hukum ke, hikam ke apa. Tapi hikami ni maksudnya adalah hikmah. Jadi kat sini saya dah nyatakan ketiga-tiga hikmah yang terdapat dalam buku teks saya jelmakan dalam slide kita. Kenapa saya buat stroke di sini? Okey. Ada sebab ni Syafiqah. Sebabnya ialah saya nak membawa minda calon-calon semua faham kalimah waddih ni. Fahamkan kalimah waddih ni untuk dapatkan markah yang semaksimum lah. Bukan sekadar markah cukup-cukup makan je. Jadi bila sebut waddih, jelaskan daf'u zalim. Okey, itu pun satu fakta lah ya. Tambah lagi wa iqamatul adli pun boleh. Okey. Ataupun dia daf'u zalim bainal nas. Contoh, menolak kezaliman di antara manusia. Maknanya ada fakta, ada huraian. Okey. Begitu juga al-hufaz alal hayat, riayah li haqqil ibad. Okey, ta'wid anid darar al-hasil bisababil janayah. Jadi di sini ini adalah sebagai satu fakta dia. Selebihnya adalah huraian. Jadi mesti kena ada fakta dan huraian agar menepati soalan waddih, iaitu jelaskan. Jadi perlu ambil caknalah perkara ini supaya kita dapat markah yang semaksimumnya. Jadi harap semua calon-calon SPM dapat menguasai tajuk 3 dan juga tajuk 4 ini. Walau nampak macam susahnya tajuk 4 sebab ada fiqh jinayah ya, tajuk fiqh jinayah tu banyak. Jadi perlu kuasai, perlu hadam dan perlu buat nota sebahagian daripada strategi untuk dapatkan yang terbaik dalam as-su'alur rabi'.
Oh, itu dia, Masya Allah, daripada Ustazah. Jadi Ustazah, nak tanya jugalah kan Ustazah, adakah calon ni, mereka ni kadang-kadang ada jawapan sendiri. Boleh ke mereka gunakan ayat mereka sendiri Ustazah untuk jawab soalan? Bagus soalan Syafiqah tu ya. Ya, memang ada calon yang kadang-kadang suka guna ayat dia sendiri. Okey. Ataupun dia ambil daripada kitab-kitab lain. Dia tak nak baca buku teks kan. Dia ambil daripada kitab lain kan. Okey. Untuk makluman Syafiqah dan juga calon-calon di luar sana. Okey, kalau buat ayat sendiri merujuk kepada kitab-kitab muktabar yang lain, kita masih lagi boleh terima. Masih lagi boleh diterima selagi mana menepati konsep DSKP yang telah ditetapkan. Itu kalau yang berkaitan dengan takrif, dalil dan sebagainya. Katakanlah tak nak bagi takrif yang ada dalam buku teks, ambil daripada kitab muktabar lain. Okey, kita boleh terimalah. Begitu juga dalil yang berkaitan, kita ambil daripada kitab lain pun boleh diterima. Selagi mana bertepatan, tidak lari daripada konsep. Tidak lari daripada konsep lah. Kalau macam hikmah ni, dia gunakan ayat dia sendiri kan. Okey, contoh menolak kezaliman. Okey, dia tak nak guna kalimah daf'uz zulmi. Dia guna kalimah lain pula. Apa je kalimah lain tu, macam contohnya daf'ul darar. Ambil juga kat bawah ni. Jadi boleh jugalah. Selagi mana tidak lari konsep daripada tajuk yang ditetapkan. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasan yang diberikan mengenai soalan 4 dan soalan 3 sebentar tadi dalam mata pelajaran Syariah kertas 1 bahagian ba. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Dia habis dah ni. Saya tinggal ni lah. Tinggal nak bagi penggulungan dan peringatan je. Peringatan mesra ya. Dah beda. Ni berapa minit? 5 minit dia? 5 minit. Yang saya tahulah 5 minit. The last one 5 minit kan? Okay, alright. 5 minit. Alright, stand by 30 seconds. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini, mata pelajaran Syariah kertas 1 bahagian ba, dan hari ini Ustazah terangkan tentang soalan 3 dan 4. Banyak tips tadi. Kata kerja, kita kena tahu apa yang kata kerja yang soalan yang inginkan untuk kita faham apa sebenarnya mereka soalan inginkan untuk kita jawab dengan sebaik mungkin. Jadi Ustazah, saya yakin untuk kesimpulan segmen akhir ni, Ustazah pasti ingin berikan nasihat dan mungkin kata-kata murnilah untuk semua murid-murid yang bakal menghadapi peperiksaan. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah. Ya. 1 ataupun 2 ataupun 3 lah. Banyak ni nak cerita. Banyak, walaupun penutup ya, tapi suka untuk ingatkan kepada calon-calon SPM, terutama khusus untuk mata pelajaran Syariah 5402/1, apa yang perlu sangat-sangat calon ni titik beratkan adalah kesungguhan. Tiada kesungguhan, maka sukannya nak nampak jalan sinar dalam Syariah 5402/1 ini. Apa dia kesungguhan tersebut? Yang pertama, hafal atau tidak? Saya tanya, hafal atau tidak? Nak tak nak, yang namanya mata pelajaran kurikulum bersepadu dini perlu kita hafal dan kita faham. Hafal dan faham. Bukan sekadar hafal sahaja Syafiqah, tapi perlu fahamkan juga konteks ayat tu, istilah tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bukan sekadar hafal, takrif, al-i'arah, takrif, solatul istisqa, bla bla bla, tidak. Tapi perlu kepada strategi yang kedua, iaitu tulis. Berapa ramai calon-calon kita yang mengambil mata pelajaran KBD ini jarang sangat menulis. Menulisnya masa bila? Masa dalam dewan peperiksaan. Itulah kali pertama, itulah kali terakhir dia menulis. Jadi macam mana dia nak mendapatkan markah yang maksimum
terhadap jawapan yang diberi. Jadi kalau dia rajin menghafal, rajin menulis, sentiasa buat latihan tangan menulis, try and error orang putih kata kan. Jadi kat situ dia tahu sejauh mana dia dapat menguasai satu-satu tajuk. Jadi bila masuk saja dewan peperiksaan, dia dah yakin okey dengan jawapan yang diberi tersebut. Okey, itu yang kedua, hafal, tulis. Dan yang ketiga, mestilah kena baiki setiap kesilapan. Berapa ramai calon kita dia tulis, okey tulis saja. Tapi dia tidak mampu untuk mengulang penulisan tersebut. Jadi bila dia tulis, dah okey sekejap saja. Kemudian tak ada buat lagi pengulangan. Dia rasa dia macam dah yakin dengan sekali, kedua kali. Hakikatnya dalam bentuk hafalan dan juga berkaitan dengan penghafalan bahasa Arab ini, dalam versi Arab ni perlu kepada 21 kali ulangan. Itu 21. berdasarkan pengalaman. Ya, 21 ulangan menghafal, 21 ulangan menulis. Dahsyat, memang banyak kertas. Ya, tapi itulah sebenarnya yang mendorong ataupun yang menjadi cetusan kepada mendapat A+ lah. Itu pengalaman bila saya buat perbandingan antara murid yang tidak banyak menulis dengan murid yang menulis saja kerjanya. Jadi kat situ kita boleh nampak perbandingan antara kedua-dua murid ini. Murid yang banyak menulis kalimah, istilah, hafazan yang dia hafal, maka dia boleh dapat markah yang penuh. Ya, ataupun markah yang walaupun bukan markah penuh tapi boleh menghampirilah kecemerlangan tersebut berbanding mereka yang tidak menulis. Kenapa saya tekankan menulis? Sebab ejaan pelajar zaman sekarang ini sangat-sangat ialah merisaukan kita lah. Sebab kita nak pelajar-pelajar ataupun murid-murid calon SPM kualitinya itu adalah kualiti yang terbaik. Jadi perlu kepada hafal, tulis dan buat pengulangan. Buat latih tubi lah maksud saya. Baik, itu dia Masya Allah perkongsian daripada Ustazah, strateginya, tips-tips yang diberikan daripada Ustazah. Terima kasih banyak. Jadi apa yang saya boleh recap sebentar tadi, kesungguhan, hafal ke tak hafal, kita kena hafal juga dan faham sebaik mungkin. Yang kedua, tulis. Banyakkan tulis. Ya. Supaya apa? Supaya kita biasa. Taklah dalam exam tu nanti Allah susah nak tulis ni. Taklah macam tu. Dan akhir sekali kita baiki setiap kesilapan yang telah kita lakukan sebelum ini. Jadi terima kasih sekali Ustazah. Terima kasih juga kepada semua penonton dan murid-murid sekalian. Mudah-mudahan kita pegang konsep manjada wajada. Semoga berjaya. Sehingga berjumpa lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.